Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan cara penulisan bibliografi ataupun cara kita merujuk bagi bahan, buku, artikel, bab, tesis internet. Mungkin saya akan terangkan serba sedikit sahaja dan saya telah akan sediakan slide untuk kamu baca. Sebab apa? Saya punya telefon full storage, jadi tidak boleh lama-lama. Firstly, kita kenal dulu apa itu pengenalan bibliografi. Bibliografi ini adalah senarai terbitan yang digunakan atau dirujuk dalam menghasilkan sesuatu penulisan. Ini kita lihat sama macam kita mau buat satu penulisan, kita ada rujukan. Terdapat beberapa bentuk gaya penulisan bibliografi yang digunakan oleh pengarang. Pengarang tu kiranya macam kita semualah yang pernah membuat satu kerja khusus kan. Antaranya ialah bentuknya ialah American Physiology Association, iaitu APA. Sistem APA ini adalah sistem paling sesuai digunakan dalam pelbagai jenis penulisan. Jadi kita lihat yang seterusnya, syarat yang perlu ada dalam penulisan penulisan bibliografi mengikut gaya apa. Yang pertama mesti ada nama, lepas itu nama pengarang atau penulis, tahun diterbitkan, bilangan edisi, judul artikel atau judul buku, nama penterjemah sekiranya adalah, nama penerbit, dan akhir sekali mesti ada muka surat. Saya akan terangkan seterusnya daripada kita lihat buku. Bibliografi penulisan rujukan daripada buku. Firstly, kita ada nama pengarang, diikuti dengan noktah. Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan sekiranya banyaklah. Tahun penerbitan diikuti dengan noktah. Tahun hijrah hendaklah ditulis bersama tahun Masihi. Maksudnya yang 1442H sama dengan 1992. Ini perlu adalah. Maksudnya dua-dua tu perlu ada. Lepas tu judul buku cendong diikuti dengan noktah. Cendong tu kan, cendong. Dia ditulis dengan begini, cendong. Namanya kalau judul buku tu harus ditulis cendong. Diikuti dengan noktah. Lepas tu penyunting, penyusun, penterjemah jika ada. Maksudnya macam ada penterjemahnya lagi, dia punya penyunting siapa. Jadi diikuti dengan nokta. Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam serial. Maksudnya serial buku tu serial ke berapa, siri buku jilid ke berapa jika ada juga. Edisi selain daripada edisi pertama ditype sebagai edisi ke berapa. Maksudnya kalau ada edisi, bukan edisi pertama, edisi kedua kah, ed nokta ki ke berapa, tulis semua itulah. Dan diikuti dengan nokta. Lepas tu bilangan jilid diikuti nokta, jilid ke berapa buku tu. Tempat terbit bandar, tempat. Lepas tu akhir sekali perlu ada titik bertindih begini, perlu ada. Jadi itu saja daripada buku, bahan rujukan daripada buku tulisan bibliografi. Seterusnya kita lihat bab dalam buku. Bab dalam buku ni senang saja. Nama pengarang perlu ada. Lepas tu dalam kurungan tahun. Lepas tu nokta. Lepas tu judul bab dalam buku, judul. Lepas tu ujungnya mesti ada nokta IN. Jadi nama penyunting pertama, penyunting kedua. Kalau kiranya satu-satu lah, kalau dua-dua. Lepas tu dalam kurungan EDS. Perlu ada inilah EDS. EDS dalamnya ada nokta, di luarnya pun ada nokta. Judul buku. Lepas tu edisi ke berapa, macam biasa tulis edisi ke berapa. Lepas tu muka surat, edisi dalam muka surat dalam kurungan, tempat penerbitan, tempat. Lepas tu nokta bertindih, penerbitnya siapa. Itu bab dalam buku. Kita lihat pula iaitu daripada artikel. Kalau dari segi artikel, kalau ia punya nama artikel tu perlu awalnya huruf besar lah. Contoh Kota Kinabalu, K huruf besar, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu. K nya ni huruf pertamanya besar lah.
Itu untuk tajuk artikel. Yang kecil hanyalah yang seterusnya lah, macam kotak. Ini kecil sudah. Yang huruf besar semua hendaklah menggunakan yang menggunakan huruf kecil hanyalah perkataan ini. Lepas itu huruf besar nama khas, perkataan nama khas. Nama khas huruf besar. Nah, huruf besar kalau nama khas. Jadi itu saja daripada saya menerangkan serba sedikit. Kamu boleh baca lagi saya punya slide yang saya bagi. Jadi itu sajalah. Sebab kurang lebih sama saja isi internet, bab dan buku dan artikel kurang lebih sama saja. Jadi sekian. Okey, kalau tadi si Sain sudah kasih terang semua pasal bibliografi, pasal apa itu bibliografi, apa yang perlu ada dalam bibliografi, susunan dia macam mana, semualah. Tapi itu adalah berdasarkan APS style. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada perbezaan antara APS style dengan Chicago style. Sebelum tu kita mau tahulah kenapa kita pilih dua format ni. Okey. Kedua-dua format ni adalah format yang paling masyhur ataupun yang paling banyak digunakan dalam mana-mana penulisan ilmiah. So apabila kita tahu kedua-dua format ni, kita dapat tahulah macam mana mau rujuk, dengan macam mana kita mau buat rujukan dengan format ni untuk esei kita sendiri. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada perbezaan pertama. Kalau APS style ni dia mementingkan nama penulis dan juga tahun diterbitkan. So dia akan letak nama penulis dan juga tahun diterbitkan tu awal-awal sekali. Bagi Chicago style pula, dia akan letak tahun diterbitkan tu paling last. Macam tu. Nama penulis, lepas tu bla 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 bla. At the last dia baru dia punya tahun diterbitkan. Itu Chicago style. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada perbezaan kedua. Perbezaan kedua ni pula adalah daripada segi susunan. Perbezaan dari segi susunan. Kalau APS style, dia punya tahun tu dia akan solo-solo dalam kurungan. Contoh, penulis Haris Harun dalam kurungan 2016. Itu tahun diterbitkan lah tu. Kalau Chicago style pula, dia start dengan nama penulis juga, nama penulis bla 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 bla. Lepas tu dia akan sertakan tempat diterbitkan, kemudian penerbit, barulah tahun diterbitkan. Ketiga-tiga aspek tu dimasukkan sekali dalam satu kurungan. Macam tu. Kalau kamu mau tengok lebih jelas, tengoklah dalam slide tu nanti. Okey. So dari kami itu je yang kami jumpa perbezaan dia. Kalau kamu ada jumpa lagi perbezaan lain, boleh share lah dalam kita punya online class nanti. So aku rasa itu je dari kami. Assalamualaikum.